Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton rancangan Bual Bicara Topik Tanah. Saya Muhammad Rizal bin Abdul Wahid bersiaran bersama dengan panel yang tidak asing lagi dalam bidang pengurusan dan perundangan tanah, iaitu Tuan Jaya bin Abu. Sempena dengan penyiaran rancangan siri pertama ini, elok rasanya saya memberikan sedikit penerangan mengenai rancangan Bual Bicara Topik Tanah yang julung-julung kali diadakan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan atau JKPTG ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan JKPTG mengadakan rancangan ini adalah sebagai medium perkongsian pengetahuan panel-panel yang tertentu dalam bidang pentadbiran dan pengurusan tanah kepada para penonton yang mengikuti perkembangan daripada JKPTG di media-media sosial. Kedua, platform ini adalah sebagai usaha JKPTG untuk memberikan pendedahan dan meningkatkan pengetahuan penonton berhubung kepentingan ilmu pengurusan dan pentadbiran tanah. Seterusnya adalah menjadi harapan JKPTG supaya rancangan ini dapat membuka minda dan meningkatkan minat para penonton dalam perkara dan isu mengenai hal ehwal tanah. Dan akhir sekali, supaya informasi yang dibincangkan dapat dikongsi dan diwar-warkan kepada ahli keluarga dan kenalan yang lain oleh para penonton. Rancangan kali ini adalah siri pertama yang mana kita akan mendengar perkongsian daripada panel kita yang cukup berpengalaman dan telah mendapat pengiktirafan sebagai salah seorang subject matter expert atau SME dalam bidang pentadbiran dan pengurusan tanah yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Beliau kini menjawat jawatan sebagai pengarah bahagian pengurusan dan perundangan tanah di JKPTG. Tuan Jaya bin Abu telah mendapat ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan dengan kepujian dari Universiti Islam Antarabangsa UIA. Kemudiannya mendapat Diploma Pengurusan Awam daripada Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Dan terkini beliau juga telah mendapat ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Tanah daripada Universiti Putra Malaysia UPM pada tahun 2014. Selain daripada tugasan hakiki di JKPTG, khidmat bakti beliau sentiasa diperlukan dan beliau kini merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa panel pakar National Research Estate Research Coordinator NAPREC bidang Real Estate Laws and Policies RELP sesi 2020 dan 2021. Selain itu, beliau juga merupakan ahli panel penasihat industri ataupun Industry Advisory Panel bagi Jabatan Harta Tanah Fakulti Alam Bina dan Ukur Universiti Teknologi Malaysia dari tahun 2020 hingga 2025. Baiklah, Tuan Jaya, kita mulakan. Dalam pemberi milikan tanah, boleh Tuan kongsikan kaitannya dengan klasifikasi dan jenis tanah? Terima kasih sahabat saya, Cik Muhammad Rizal Abdul Wahid selaku moderator pada pagi ini. So, Alhamdulillah pagi ini kita bercerita tentang pemberi milikan tanah. Pemberi milikan tanah ni sebenarnya adalah satu bentuk pelupusan oleh pihak berkuasa negeri kepada mana-mana orang ataupun badan yang berkelayakan. Tanah sebagaimana kita maklum adalah terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, di bawah senarai kedua jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Justru pihak berkuasa negeri mempunyai kuasa di bawah undang-undang tertentu yang diperbuat di Parlimen dan dalam konteks ini Kanun Tanah Negara untuk melupuskan tanah melalui beberapa kaedah. Kalau kita tengok di bawah Seksyen 42, pihak berkuasa negeri boleh antara lain melupuskan tanah melalui kaedah perizapan di bawah Seksyen 62, pajakan tanah reserve di bawah Seksyen 63, lesen pendudukan sementara di bawah Seksyen 65, permit ruang udara di bawah Seksyen 75A, permit bahan batuan di bawah Seksyen 70 dan pemberi milikan tanah di bawah Seksyen 76. Secara ringkasnya, tanah yang boleh diberi milik adalah tanah kerajaan ataupun dikatakan state land. So state land ni, kalau kita tengok tafsiran di bawah Seksyen 5 bermaksud semua tanah dalam wilayah ataupun dalam sesebuah negeri selain daripada tanah beri milik, tanah reserve
dan juga tanah lombong lah. Jadi bagi maksud soalan Cik Rizal sebentar tadi, apa kaitannya pemberi milikan dengan jenis ataupun jenis dan juga klasifikasi tanah? Baiklah Cik Rizal, di bawah KTN selain daripada tafsiran tanah yang boleh beri milik tanah kerajaan tadi, klasifikasi tanah ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Di bawah Seksyen 51 KTN, tanah diklasifikasikan kepada 3. Kita ada tanah di atas tepi pantai, land above the shoreline. Kita ada tanah pinggir pantai, foreshore land. Dan kita ada tanah dasar laut, seabed land. Ini adalah 3 klasifikasi tanah. Apa yang dimaksudkan dengan tanah di atas tepi pantai ataupun land above the shoreline? Klasifikasi yang pertama ini, ia menentukan sempadan. Tanah di atas tepi pantai adalah tanah yang terletak atas daripada tikas air pasang perbani biasa. Maknanya the ordinary type tu, perbani biasa. Di atas daripada itu adalah tanah di atas tepi pantai, land above the shoreline. Klasifikasi yang kedua adalah foreshore land ataupun tanah pinggir pantai. Klasifikasi yang kedua ini ditentukan juga melalui sempadan yang natural, iaitu dari atas, dari garis air pasang biasa hinggalah ke paras air surut perbani biasa, tikas air surut perbani biasa. Maknanya kita tengok daripada segi pasang surut air laut lah. Itu adalah foreshore land ataupun tanah pinggir pantai. Dan klasifikasi yang ketiga adalah seabed land. Dia bermula daripada, jaraknya bermula daripada tikas air surut perbani biasa sehinggalah kepada 3 batu nautika yang merupakan kawasan ataupun wilayah pentadbiran sesebuah negeri di bawah Akta Laut Wilayah. Untuk maksud ketiga-tiga klasifikasi ini, pihak berkuasa negeri mempunyai kuasa untuk melupuskan tanah tadilah. Dan salah satu daripadanya adalah berkaitan topik kita, iaitu pemberi milikan. Maknanya pihak berkuasa negeri boleh memberi milik tanah di satu, sama ada bagi klasifikasi yang pertama ke atas tanah di atas tepi pantai, ataupun tanah pinggir pantai, ataupun tanah dasar laut. Baik. Tanah di atas tepi pantai ini sebenarnya adalah tanah-tanah biasa yang kita duduki sekarang inilah secara umumnya. Dan ada 3 jenis tanah. Bagi tanah ataupun bagi klasifikasi yang pertama ini, tanah di atas tepi pantai ini mempunyai 3 jenis tanah, iaitu tanah bandar atau tanah pekan, dan ataupun tanah mukim, ataupun dikatakan tanah desa. So tanah-tanah ataupun jenis-jenis ini adalah sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa negeri, sama ada di bawah Seksyen 11 Kanun Tanah Negara ataupun dianggap sebagai tanah bandar, tanah pekan ataupun tanah desa di bawah Seksyen 442 Kanun Tanah Negara. Baik Tuan, menarik. Jadi Tuan, dari segi untuk tujuan pemberi milikan, boleh Tuan terangkan mengenai tujuan pemberi milikan itu diberikan? Siapakah yang berkuasa meluluskan dan siapakah yang boleh memohon tanah-tanah untuk pemberi milikan? Pemberi milikan sebenarnya adalah salah satu bentuk pelupusan yang biasa dibuat oleh pihak berkuasa negeri lah. Sebab daripada pemberi milikan inilah kerajaan negeri mendapat hasil pulangan dalam bentuk premium dan juga sewa ataupun kita biasa sebut sebagai cukai tanah lah. Kebiasaannya pihak berkuasa negeri melupuskan tanah melalui pemberi milikan adalah berdasarkan permohonan-permohonan yang diterima daripada mana-mana orang ataupun badan yang berkelayakan lah. So mana-mana orang ataupun badan yang berkelayakan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 43 KTN, antara lainnya manusia biasa selain remaja, raja ataupun kerajaan,
kemudian badan yang dibenarkan di bawah undang-undang tubuhnya untuk memiliki tanah boleh memohon kepada pihak berkuasa negeri melalui pentadbir tanah supaya diberi milik tanah kepada orang itu ataupun kepada mereka. Pemberi milikan ini merupakan salah satu, kita katakan salah satu bentuk conferment of title ataupun pemberian hak milik lah. Bila kita sebut pemberi milikan, ia adalah conferment of title, maknanya memberi milik, mengeluarkan dan mendaftarkan dan mengeluarkan hak milik, title. Title ini ataupun hak milik ini membuktikan ketuanpunyaan kita selaku pihak yang telah diberi milik tadilah. Dalam konteks kalau kita pergi kepada semangat ataupun falsafah pemberi milikan ini, sebenarnya ia adalah satu perjanjian tersurat dan juga tersirat di antara orang yang diberi milik dengan pihak yang memberi milik, iaitu kerajaan negeri. Apabila seseorang ataupun badan itu memohon pemberi milikan, maka pihak berkuasa negeri akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan sekiranya meluluskan, akan mengenakan beberapa terma ataupun syarat bagi kelulusan tersebut. Dan sekiranya pihak yang memohon tadi bersetuju, maka dia akan memenuhi terma-terma tersebut dan kemudian hak milik akan dikeluarkan. Jadi dalam konsep, dalam aspek ataupun dalam konteks pemberi milikan ini, walaupun kita katakan hak milik itu dikeluarkan, hak milik itu didaftar dan juga dikeluarkan, ada hak milik membuktikan ketuanpunyaan, tetapi sebenarnya dalam semangat yang sebetulnya, pemilik ia bukanlah satu bentuk pemilikan yang mutlak. Di bawah kanun tanah negara ataupun kita katakan di bawah undang-undang yang terdahulu, tanah ini walaupun diberi milik, dikeluarkan hak milik, ia bukanlah satu bentuk pemilikan yang mutlak kepada orang yang mendapat hak milik tersebut. Sebab itulah kita tengok di bawah kanun tanah negara dia menggunakan terminologi sewa. Sebenarnya sewa itu adalah satu perkataan menggambarkan bahawa tanah itu bukan kita punya. So kita menyewa. So bila kita menyewa ni, maksudnya kita kena patuhlah sebagai penyewa, kita kena patuhlah kepada landlord ataupun tuan punya yang sebenarnya. So dalam konteks ini, landlordnya adalah pihak berkuasa negeri. Baik, begitu jelas sekali penerangan yang diberikan oleh Tuan Jaya. Jadi Tuan, sekiranya seseorang ataupun badan tertentu berminat untuk memohon, apakah syarat-syarat yang perlu mereka patuhi serta apakah kaedah yang perlu diikuti? Dan sudah pasti mereka yang berminat ingin mengetahui jumlah bayaran yang perlu ditanggung. Okay. Terima kasih Cik Rizal. Baik, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, yang pertama sekali kita bercakap tentang kelayakan orang ataupun badan. Sekiranya dia adalah orang, maknanya manusia, manusia biasa selain remaja, maknanya mana-mana manusia boleh memohon tanah sekiranya dia berumur 18 tahun dan ke atas lah. Itu di bawah Seksyen 43. Kerajaan juga, raja dan kerajaan juga boleh memohon memberi milikan tanah daripada kerajaan negeri. Begitu juga orang-orang ataupun institusi, organisasi di bawah Consular Privilege Convention, di bawah Vienna Convention dan sebagainya, yang berkaitan dengan hak organisasi ataupun kita katakan perwakilan daripada negara luar. Perwakilan ataupun organisasi ini juga boleh diberi milik tanah. Selain daripada itu, mana-mana badan, badan ni maksudnya sama ada badan itu adalah sebuah syarikat ataupun badan itu adalah sebuah persatuan ataupun pertubuhan yang dibenarkan di bawah undang-undang tubuhnya untuk memiliki tanah. Kalau syarikat ni dia ada M&A, Memorandum of Article. So kalau pertubuhan ataupun persatuan ini dia ada undang-undang tubuhnya. Jadi melalui undang-undang tubuh ini, sekiranya dinyatakan di dalam undang-undang tubuh ataupun Memorandum of Article syarikat tadi, syarikat ataupun badan ini boleh memiliki tanah, maka pihak-pihak ini boleh memohon kepada pihak berkuasa negeri. So kaedahnya adalah permohonan perlu dikemukakan kepada pentadbir tanah daerah. Biasanya kalau di pejabat tanah tu dia kata terma yang biasa digunakan PTK, permohonan tanah kerajaan.
So permohonan tanah kerajaan ini dia perlu isi borang jadual 1. Biasa kita sebut, masyarakat pejabat tanah dia sebut borang jadual 1, borang jadual 1. Sebenarnya borang jadual 1 tu merujuk kepada borang permohonan pemberi milikan tanah yang terkandung dalam jadual pertama kaedah-kaedah tanah negeri. So di bawah konteks pemberi milikan ini, pihak berkuasa negeri menentukan kaedah cara bagaimana nak memohon, berapa bayaran permohonan yang dikenakan. Perkara-perkara ini adalah termasuk di bawah perkara-perkara yang boleh ditentukan oleh pihak berkuasa negeri di dalam kaedah-kaedah tanah yang diperbuat oleh pihak berkuasa negeri di bawah Seksyen 14. Antara lainnya menetapkan satu-satu borang permohonan. Nak mohon pemberi milikan tanah, apa borangnya? Nak mohon lesen pendudukan sementara, nak guna borang apa? Kemudian dengan penetapan ataupun penentuan borang tadi, apakah ataupun berapakah jumlah fee permohonan, bayaran permohonan yang perlu dibayar. Kemudian apakah syarat-syarat lain semasa mengemukakan permohonan. Ini antara perkara-perkara yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri di dalam kaedah-kaedah tanah negeri. So sebagaimana yang saya sebut tadi, mana-mana orang ataupun badan yang berhasrat untuk memohon tanah kerajaan, mereka perlu berurusan dengan pejabat daerah dan tanah, dengan pentadbir tanah daerah, mengisi borang permohonan tanah kerajaan dan menyertakan, kalau orang, dia perlu menyertakan salinan kad pengenalan dia lah. Kalau badan ataupun kita katakan persatuan, dia perlu kemukakan dia punya memorandum of article ataupun dia punya undang-undang tubuh yang ditetapkan ataupun yang membuktikan bahawa dia boleh memiliki tanah lah. Selain daripada itu, pihak yang memohon ini juga perlu mengemukakan pelan yang dibeli salinannya daripada pejabat tanah juga, menandakan kawasan mana yang dipohon lah. Jadi di situ pihak yang memohon ini perlu membuat carian ringkas kita katakan di unit teknikal di pejabat daerah dan tanah untuk membeli, kita panggil plan daripada kita punya standard sheet ataupun lembaran piawai di pejabat tanah tu. Dia akan keluarkan dan kita tanda, dia akan buka pelan yang besar tu. So kita tengoklah tanah mana yang kita nak mohon dan kita tunjuk, kemudian dia akan keluarkan plan dalam bentuk A4 dan kita buat tanda lah. Biasanya kita akan tanda warna merah lah. So berapa luas yang kita nak mohon, lebih kurang saja, dia kata provisionally sajalah, kita kena beritahu dalam borang tersebut apakah tujuan permohonan ini. So tujuan permohonan di bawah kanun tanah negara ataupun tujuan ataupun guna tanah yang boleh dipertimbangkan oleh pihak berkuasa negeri ada 3 lah. Sama ada pertanian ataupun bangunan ataupun industri. So bangunan ini kebiasaannya dia terpecah kepada beberapa jenis bangunan lah. Ia boleh jadi bangunan kediaman, ia boleh jadi bangunan perdagangan, ia boleh jadi bangunan pejabat, ia boleh jadi bangunan asrama dan sebagainya lah. Jadi plan, kemudian dia perlu menyertakan juga gambar. Gambar maknanya gambar tanah yang dimohon itulah. So gambar ini perlu disertakan daripada beberapa sudut lah. So sudut pandang depan, sudut pandang belakang, sudut pandang kiri dan kanan. So dokumen-dokumen ini perlu dikemukakan bersama-sama dengan borang permohonan tanah tadi kepada pentadbir tanah dan perlu dibayar. Dia ada fee yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri di dalam kaedah-kaedah tanah negeri tadi. So fee ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar ataupun sidang penonton sekalian, dia berbeza-beza daripada satu negeri ke satu negeri. So logiknya negeri yang mempunyai kawasan yang kecil, maknanya scarcity itu lebih. Jadi berkemungkinan fee permohonan itu semakin mahal sebab tanah kerajaan semakin sikit yang available. So negeri yang besar, negeri yang luas, kemungkinan fee permohonannya lebih rendah ataupun lebih murah sebab banyak lagi tanah yang tersedia untuk diberi milik ataupun dilupuskan.
walau bagaimanapun itu tertakluk kepada penetapan yang dibuat oleh pihak berkuasa negeri. So bayaran fee permohonan bersama borang kemudian akan diproses oleh pentadbir tanah lah. So pentadbir tanah kebiasaannya apabila menerima permohonan akan melaksanakan proses yang dinamakan charting, penandaan dalam plan. So penandaan dalam plan ni dalam lembaran piawai yang saya sebut tadi akan ditandakan lah. So kemudian pentadbir tanah akan rujuk kepada jabatan-jabatan teknikal. So setelah memperolehi ulasan daripada jabatan teknikal, pentadbir tanah akan mengangkat kertas ke jawatan kuasa tanah daerah sekiranya ada lah, dan ini bergantung kepada apa birokrasi yang ada dalam sesebuah negeri. Kemudian sudah sekiranya telah diperakukan oleh jawatan kuasa tanah daerah tadi, pentadbir tanah akan mengangkat kertas dan permohonan ke pejabat pengarah tanah dan galian, dan seterusnya pejabat pengarah tanah dan galian akan memberikan huraian dan juga syur balas kepada apa yang telah dihurai dan juga disyurkan oleh pentadbir tanah tadi, dan seterusnya mengangkat kepada pihak berkuasa negeri ataupun Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri melalui pejabat ataupun kita katakan urustia mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Seterusnya sekiranya diputuskan, sekiranya diluluskan, adalah pihak berkuasa negeri akan menentukan syarat-syarat dan juga bayaran-bayaran tertentu. Sekiranya ditolak, maka keputusan tersebut lulus ataupun tolak ini akan dimaklumkan kepada pemohon. Baik. Baiklah tuan, secara ringkas hasil ataupun produk daripada proses pemberi milikan ini adalah dokumen hak milik lah. Ya. Jadi boleh tuan terangkan secara ringkas apakah perbezaan hak milik sementara dan hak milik muktamad, dan apakah itu notis borang 5A? Okay. Terima kasih Saudara Rizal. Apabila dalam event of kita katakan apabila permohonan itu diluluskan, pihak berkuasa negeri akan menetapkan beberapa syarat-syarat kelulusan. Antara lainnya adalah berapakah keluasan sementara yang diluluskan, provisionally the area yang diluluskan. Kemudian apakah tempoh pemberi milikan tersebut, adakah untuk selama-lamanya ataupun dalam konteks pegangan bertempoh term of years. Kemudian apakah jenis hak milik yang dikeluarkan, sama ada hak milik pejabat tanah ataupun hak milik pejabat pendaftaran. Dan antara benda yang paling penting adalah berapa kadar premium. Kalau pertanian, berapa kadar premium sehektar. Kalau bangunan, berapa kadar premium semeter persegi. So penetapan kadar premium ini dibuat oleh pihak berkuasa negeri juga di dalam kaedah-kaedah tanah. Ada certain percentage yang digunakan, ada beberapa peratusan yang dikenakan daripada nilaian semasa ataupun kaedah-kaedah lain yang ditetapkan. Kemudian berapakah jumlah ataupun nilai ataupun kadar sewa yang ditentukan. Apakah kategori tanah sebagaimana yang dimohon tadi, bangunan, pertanian ataupun industri. Kemudian adakah dikenakan syarat nyata bangunan kategori, kemudian syarat nyata dia bangunan kediaman. Pertanian kategori, syarat nyata dia mungkin getah ataupun kelapa sawit. Kemudian sama ada sekatan kepentingan itu dikenakan ataupun tidak dalam bentuk kawalan. Sekatan kepentingan ni biasanya kalau yang standard, tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak, digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Baik. Berbalik pada soalan Cik Rizal tadi, apa beza di antara hak milik sementara dengan hak milik muktamad? Yeah. So, bila kebiasaannya, apabila pemberi milikan yang mula-mula, disebabkan tanah yang diperlukan itu areanya adalah provisional, maka keluasan ataupun premium ataupun kadar sewa yang ditentukan itu adalah kadar yang asasnya adalah area ataupun keluasan yang sementara. Maknanya belum ditentukan, belum ditetapkan lagi. So lebih kurang 1 ekar bagi pertanian, lebih kurang 500 meter persegi untuk bangunan, lebih kurang 1000 meter persegi untuk industri contohnya. So bila dah dibayar segala tuntutan tadi, dalam konteks tadi Cik Rizal sebut apa itu notis borang 5A. So notis borang 5A ini adalah semasa pihak berkuasa negeri meluluskan pemberi milikan, maka pentadbir tanah akan mengeluarkan surat kelulusan berserta dengan notis borang 5A. Dalam notis borang 5A ini adalah tuntutan item-item hasil yang perlu dibayar lah. Yang pertama,
kadar sewa ataupun kadar cukai tanah. Yang kedua, berapa premiumnya. Yang ketiga, apa bayaran-bayaran bagi penyediaan hak milik sementara dan hak milik muktamadnya. Kemudian berapa bayaran upah ukur ataupun batu sempadan. Kemudian bayaran notis dan juga lain-lain bayaran mengikut apa yang ditentukan oleh pihak berkuasa negeri. So, jumlah notis borang 5A ini bersama-sama dengan surat kelulusan tadi akan disampaikan oleh pentadbir tanah kepada pemohon, dan pemohon kena bayar dalam tempoh yang ditentukan, dan biasanya 3 bulan. So, apabila dah dibayar, maka pentadbir tanah akan menyediakan dokumen yang berkaitan supaya didaftarkan hak milik mengikut kelulusan. Kalau hak milik itu adalah hak milik sementara bersamaan dengan hak milik pejabat tanah, maka pejabat tanah akan mendaftarkan dan mengeluarkan hak milik. Kalau hak milik itu adalah hak milik sementara bersamaan pejabat pendaftaran, maka pentadbir tanah akan hantar kepada pejabat pendaftaran di pejabat PTG untuk didaftarkan hak milik sementara. Hak milik sementara ini maksudnya luas tanah tersebut belum ditentukan, belum diukur halus. So, sesudah diberi milik hak milik sementara ini, maka pentadbir tanah akan mengemukakan melalui bahagian teknikal ataupun unit teknikal di pejabat tanah akan mengemukakan permohonan ukur, ataupun dikatakan bahasa pejabat tanahnya PU lah, permintaan ukur kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan. Disebabkan bayaran ukur dan bayaran batu sempadan tadi dah dibayar dalam notis 5A, maka salinan resit dikemukakan kepada Jabatan Ukur untuk mengukur di lapangan. So, Jabatan Ukur akan hantar pegawai-pegawainya membuat ukuran, tanam batu sempadan, dan selepas itu akan keluarkan pelan akui. So, bila dah ada pelan akui, maknanya Jabatan Ukur akan memuat naik yang satu dokumen yang dikatakan D1 TIF ataupun plan hak milik muktamad dalam sistem. Sekarang ni pakai sistem lah. So, akan send kepada pejabat tanah akan download dan kemudian akan mendaftarkan hak milik muktamad. So, bila daftarkan hak milik muktamad, maksudnya ukuran tanah tersebut sudah tetap. Tak ada lagi lebih kurang. Kalau seekar lah. Kalau 500 meter persegi, 500 meter persegi lah. Baik Tuan, sebelum kita akhiri sesi bual bicara ini, mungkin Tuan boleh rangkumkan atau memberikan kesimpulan mengenai topik kita pada hari ini. Okey. Terima kasih Cik Rizal. So, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, sebenarnya pemberi milikan ini adalah salah satu kaedah ataupun salah satu mekanisme di mana kerajaan negeri mendapat hasil melalui premium dan juga kadar hasil yang tetap setiap tahun melalui sewa ataupun cukai tanah. Ia merupakan sumber hasil yang sangat penting kepada kerajaan negeri. Sebelum kanun tanah negara dulu, ataupun kita bercakap tentang soal 30, 40, 50 tahun dahulu, aspek perancangan bukanlah satu aspek yang penting dititik beratkan. Pada masa itu tanah masih banyak tersedia untuk diberi milik. So, banyak aspek-aspek perancangan ini saya lihat sebenarnya tidak diberi penekanan. Banyak tanah diberi milik, tak ada pun akses laluan ke lapisan kedua, lapisan ketiga. Banyak tanah diberi milik, dalam tanah ada parit, ada sungai dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya apabila kita bercakap dalam konteks pada masa ini, tanah-tanah ini sebenarnya mendatangkan antara masalah kepada pihak-pihak berkuasa sebenarnya. Jadi disebabkan itulah sekarang ini aspek teknikal itu perlu diambil kira, walaupun ia bukan menjadi satu prasyarat kepada pihak berkuasa negeri untuk menentukan kelulusan pemberi milikan. Bukan wajib, maknanya bukan wajib kelulusan daripada aspek teknikal itu menjadi satu kewajipan kepada pihak berkuasa negeri untuk meluluskan. Namun kita tidak boleh menolak kepentingan bahawa aspek teknikal ini memainkan peranan yang sangat penting. Dan bila kita bercakap soal sekarang ini pun sebenarnya mengambil kira kepentingan hasil tadi melalui premium dan juga sewa, kerajaan negeri juga sepatutnya memberi penekanan, sudah tentu memberi penekanan yang lebih serius, sebab sifat tanah ini skas, semakin lama semakin sikit. Jadi perancangan pihak berkuasa negeri perlu juga merancang untuk menyediakan tanah-tanah bagi maksud pembangunan kepada rakyat, untuk kemudahan kepada rakyat. Kalau semua tanah dah diberi milik, maka tak disimpan sikit untuk kemudahan awam. So, kerajaan berkemungkinan
ataupun kita kata sudah pasti akan mengeluarkan belanja yang besar untuk membuat proses pengambilan tanah. Baik. Terima kasih Tuan Jaya di atas penerangan yang cukup komprehensif tadi. Maka tuan-tuan dan puan, dengan itu maka berakhirlah bual bicara topik tanah kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Jaya bin Abu di atas perkongsian yang cukup berinformasi, dan semoga usaha kami di JKPTG ini dapat memberikan manfaat kepada para pelanggan ataupun penonton di atas perkongsian ini, dan dalam masa yang sama dapat merealisasikan hasrat untuk merakyatkan perundangan tanah, ya Tuan. InsyaAllah dengan izinnya JKPTG akan menyiarkan sesi seterusnya dengan tajuk yang berbeza bagi setiap bulan untuk tontonan dan penghayatan para penonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.